Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyul azim, amma ba'd. Yang saya hormati pengerusi surau Kampung Jaya, AJK Surau, para muslimin muslimat, para hadirin hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kita kena ucap syukur kepada Allah kerana dengan izin limpah kurniaan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita dapat sama-sama lagi hadiri majlis ilmu yang mana sudah pun dirancang, sudah pun diatur, sudah pun disusung oleh Allah Ta'ala sejak dulu lagi dah. Maknanya benda ni suatu perancangan Allah, dan kita dapat boleh buat kebaikan ni lah, boleh sama-sama hadir dalam majlis ilmu. Sebab kalau kita nak hitung ataupun kita nak bilang nikmat Allah ni sekadar mata hak kita nampak, hak tersurat, hak tersirat, hak zahir, hak maknawi. Contoh kita kata kita nampak benda ni, nampak kita boleh bercakap, kita boleh kita sihat, boleh tengok, boleh dengar, banyak tak, boleh jalan, boleh bangun. Jadi semua ni hak kita nampak. Hak kita tak nampak, banyak lagi nikmat Allah. Jadi di sana kita dapat letak dalam diri kita ni bahawa kita ni bukanlah siapa-siapa pun. Hanyalah insan yang betul kerdil, yang sangat-sangat kecil, tak boleh nak gantung kepada siapa. Tak boleh nak gantung kita dengan orang pun tak boleh. Maka kita kena bergantung hidup kita ni dengan Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Allah Ta'ala sebut, jika kamu hitung nikmat Allah ni, maka kamu tidak akan dapat boleh kita nak bilang, nak hitung, nak kira dan sebagainya. Itu nikmat yang kita kata kita nampak. Nikmat yang kita tak boleh fikir dengan akal. Contoh nikmat kelipan mata kita ni, mata kita berkelip ni. Satu nikmat juga kita kata yang mana Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni. Mata ni bukan kita kawal, dia berkelip dengan sifat auto. Maknanya bukan kita nak kelip sekali kita, yang mana dia berkelip sendiri. Allah Ta'ala yang bagi kelebihan pada kita ni lah. Maka di sana kita kena letak nikmat. An'ama alaina bi nikmatil iman wal Islam. Maka kala sebut lagi dua nikmat yang paling besar, yang paling kita sebut paling patut layak kita syukuri, ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Ini sekarang ni kita nak cakap nikmat iman dan juga nikmat Islam. Maka persoalan yang timbul dalam benak fikiran kita ni, pertama, kita diberi pilihan tak? Sebelum masa kita lahir tu, kita diberi pilihan tak nak menjadi Muslim ke, nak jadi Majusi ke, Nasrani ke, Kristian ke? Tak ada. Maka Allah Ta'ala pilih kita, lahir je Allah Ta'ala terus pilih kita jadi orang Islam, Muslim. Mak ni nikmat patut kita letak syukur. Sebab apa kita kata kita tak pilih pun nak peluk agama Islam ni. Allah Ta'ala yang letak dalam diri kita ni, Allah Ta'ala yang bagi kepada kita ni agama Islam. Kalau kita sebut Nabi Muhammad minta pak saudara dia, pak saudara baginda Abu Talib, suruh masuk Islam. Tapi Allah Ta'ala ada izinkan. Allah Ta'ala sebut, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ni wahai Muhammad tidak mampu nak beri hidayah kepada orang yang kamu suka, yang kamu cintai, yang kamu sayang. Akulah yang berhak bagi hidayah. Lepas tu kita tengok banyak lagi yang disebut Nabi Ibrahim.
Nak suruh ayah dia masuk Islam. Kisah yang mana Nabi Ibrahim pecahkan berhala dan sebagainya tu, nak suruhnya ayah dia masuk Islam, akan tetapi Allah Ta'ala ada izinkan ayah dia masuk Islam. Nabi Nuh nak suruh anak dia masuk Islam, panggil naik bahtera sekali ni, so masuk Islam, tapi Allah Ta'ala ada izinkan masuk Islam. Kita pula tak minta pun, Allah Ta'ala bagi kepada kita agama Islam, maka yang tu dah selayaknya kita rasa syukur. Tak? Syukur Allah Ta'ala pilih kita, letak dalam diri kita ni agama Islam. Maka kita berharap kita ditetapkan hati. Allahumma sabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Minta Allah Ta'ala tetapkan hati kita ni dalam agama dan juga dalam ketaatan kepada Allah. Innallaha lazu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Sesungguhnya Allah sentiasa melimpah kurniaannya kepada manusia, akan tetapi manusia yang tidak dapat menilai, manusia yang tidak dapat bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita semua. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah sekali lagi kerana kita berada dalam bulan yang ketiga, iaitu bulan Rabiul Awal. Ikut susunan takwin Hijri, Muharram, Safar, Rabiul Awal, itu bulan yang ketiga. Banyak peristiwa ataupun kejadian yang besar yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal ni. Antaranya ialah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita lahir, ulama letak perselisihan ataupun khilaf di kalangan ulama dari segi tarikh dia tu. Ada yang sebut 9, ada yang sebut 12. Jadi kita nak pegang 9 ke 12 pun tak jejah akidah kita. Itu menjadi satu benda yang besar pun. Jadi yang penting kita tahu bahawa Nabi lahir bulan Rabiul Awal. Itu yang pertama. Yang keduanya, Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, pun bulan Rabiul Awal. Seterusnya Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, kedua. Yang ketiganya, Nabi diangkat menjadi Rasul masa berumur 20, masa berusia 40 tahun, pun pada bulan Rabiul Awal. Banyak peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam bulan Rabiul Awal ni. Jadi bersempena dengan bulan Rabiul Awal ni menjadi satu kelaziman ataupun satu adat kebiasaan di kalangan kita ni, masyarakat Melayu dan juga ada mana umat Islam lah, secara amnya menyambut Maulidur Rasul. Jadi kita akan bawa kisah pada malam ni, ataupun kita akan bagi Ana akan bagi satu kuliah khusus lah yang berkaitan dengan Maulidur Rasul ni. Jadi itu kita sebut peristiwa-peristiwa yang berlaku pada bulan Rabiul Awal. Kita kena faham, kalau kita mencintai ataupun kita mengasihi seseorang ni, maka kita akan ingat dia dari sudut tarikh lahir dia, dari sudut pakaian, jadi pergerakan, perbuatan dan sebagainya ni menjadi suatu ikutan pada kita. Maka kita sebagai umat Islam kena letak role model kita, idola kita yang pertama ialah Nabi. Dari sudut perbuatan, dari sudut akhlak, Nabi sebut innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Nabi sebut sesungguhnya aku ni diutuskan oleh Allah ialah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi kita kena faham, tiada akhlak yang lebih baik, tiada akhlak yang comel, yang mulia melainkan akhlak Nabi. Ada orang tanya Sayyidatina Khadijah, ada orang tanya Sayyidatina Aisyah, bagaimana akhlak Nabi ni? Lalu Sayyidatina Aisyah sebut akhlak Nabi kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi ni ialah akhlak Al-Quran.
Jadi kita kena faham sesuatu benda apabila disandarkan ataupun apabila diletak suatu benda dengan Al-Quran, maka benda tu jadi mulia, jadi comel. Contoh kita kata bulan diturunkan Al-Quran bulan Ramadan, maka bulan Ramadan lah bulan yang paling mulia. Madinah dan Mekah merupakan tempat yang mana diturunkan Al-Quran, maka Madinah dan juga Mekah dan Madinah ni merupakan tempat yang paling mulia. Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, maka Nabi kita paling mulia. Diturunkan juga melalui malaikat perantaraan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril lah ketua malaikat dan malaikat paling mulia di antara malaikat lain. Apa-apa berkaitan dengan Al-Quran, maka dia jadi mulia. Begitu juga kita nak sebut, Sayyidatina Aisyah sebut akhlak Nabi ni akhlak Al-Quran, maka kita dapat lihat bahawa akhlak Nabi ni akhlak yang paling mulia. Di antara semualah disebut akhlak yang paling mulia. Jadi kita perlu letak rasa syukur setinggi-tingginya kerana kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Kita kena faham bahawa bagaimana agama Islam yang kita anuti sekarang ni merupakan usaha dan pengorbanan sahabat Nabi dan para sahabat dalam memperjuangkan agama, sehingga sekarang kita dapat merasai manisnya Islam ni. Suatu ketika Islam berada di hujung tanduk, dan ini ketika mana dalam peperangan Badar. Dalam peperangan Badar, majoriti ataupun kita letak bilangan tentera masa dalam peperangan Badar ni 300 dengan 1000. Maka jumlah yang kita ikut logik akal, maka berat nak menang. 1 nisbah 3, suatu benda yang payah ikut logik akal. Seorang nak lawan dengan 3 orang ni boleh menang tak? Boleh kalau gagah tu. Tapi maka Nabi berdoa kepada Allah, Nabi merintih, merayu, menangis, ngadu, doa kepada Allah malam tu sebelum perang esok ni. Nabi angkat tangan ni sehingga dikatakan dalam kitab sirah tersebut jatuh kain ridak Nabi ni, jatuh daripada bahu. Nak kata bersungguhnya nak menjaga agama Islam. Nabi kata sekiranya kalahlah esok, tentera Islam ni kalah esok, maka tidak ada lagi agama Islam sampai hari ini. Dengan izin Allah Ta'ala bagi kemenangan. Disebut bahawa Islam ni Allah Ta'ala jaga Islam, bagi kemenangan kepada tentera Islam. Jadi kita kena faham kunci kepada kemenangan ialah terletak pada keimanan, bukan dilihat pada kuantiti. Kalau kita tengok bilangan yang tentera nak menang lawan dengan 1000 tu payah. Itu juga kita sebut kualiti. Suatu kualiti dilihat pada kualiti, bukan kuantiti. Majoriti ni ialah kuncinya ialah iman. Begitu juga kita sebut dalam peperangan Mu'tah. Peperangan Mu'tah juga tak masuk akal lagi. 3,000 lawan dengan 200,000. Suatu angka yang cukup besar, yang kita katakan kita 3,000 orang lawan dengan 200,000 musuh Islam. Tapi Allah Ta'ala bagi kemenangan 1 nisbah dengan 7. Mustahil kalau kita fikir logik akal kita boleh menang. Itulah, maka kita kena ingat bahawa kita kena letak rasa syukur setinggi-tingginya syukur kepada Allah, dan juga kita kena ingat ataupun kita kena kenang usaha para sahabat dan juga Nabi dalam berdakwah, dalam menjaga agama yang kita anuti ni, agama Islam. Jadi kita kena faham baru-baru ni kita digemparkan dengan satu peristiwa ataupun satu benda lah, berita yang besar, iaitu seorang kartunis daripada Sweden. Nama dia Allahumma salli ala Muhammad, Lars
Love week gitulah lebih kurang sebutan dia. Umur 70 lebih dah umur dia. Jadi dia buat satu benda yang cukup gempar, menyebabkan dia ambil sensitiviti kita sebagai orang Islam ni. Dia lokih Nabi, kartunis ni, dia lokih kampung Nabi kita. Hinalah, makna penghinaan yang cukup besar kepada agama kita. Lalu Allah Ta'ala balas dengan bayaran cash, mati dalam kemalangan jalan raya, bakar kereta. Baru berlaku dalam berapa hari, bulan ni baru berlaku bulan ni. Kata bila kita hina ataupun kita hina agama, hina Nabi, Allah Ta'ala balas cash. Begitu juga dengan berita di YouTube banyak orang kata hina Nabi, hina Al-Quran, naik atas tu bakar Al-Quran, kata kiai. Tapi dah sambung ke Al-Quran, api tu sambung ke dia dulu, mati. Jadi zaman sekarang ni kita kena tengoklah, banyak berlaku. Begitu juga dengan negara kita Malaysia ni. Baru ni baru lagi lah ni, tengah panas ni, tengah hangat ni. Satu jenama Arab ni dijenamakan dengan nama Timah. Tahu kita tak Timah? Dia seolah-olah mengambil nama anak Nabi Fatimah. Jadi kabarlah kok kait dia kata nama Timah ni Melayu dan sebagainya. Mana suatu kehinaan, dan kita berharap bahawa pihak berkuasa mengambil tindakan kerana ia menyentuh sensitiviti kita lah, sensitiviti agama kita. Jadi bulan Rabiul Awal ni kita nak pupuk rasa cinta kita kepada Nabi. Adakah dengan makna bulan Rabiul Awal saja kita kena cinta Nabi? Bulan lain, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, tak cerita dah. Maka di sinilah kita kata kita nak tanam dalam diri kita ni, bukan sahaja bulan Rabiul Awal kita kena letak rasa cinta kita kepada Nabi, bahkan bulan-bulan lain pun kita kena letak juga rasa cinta kita kepada Nabi. Jadi ulama dia letak dalam satu penulisan. Dia kata ada 3 cara untuk kita bina ataupun kita jadikan rasa kecintaan kita kepada Nabi ni. Pertamanya, ulama letak bahawa kita mesti tanam dalam hati kita, dalam jiwa kita ni, dalam hati kita ni, letak bahawa kita begitu sayang, begitu cinta sehinggalah kita rasa nak jumpa dengan Nabi. Kalau ikut logik nak jumpa ke mana? Nak jumpa dengan mata lendai. Mata kita nak jumpa dengan Nabi, ya memang bukan kita orang yang tak. Maka di sini bagaimana cara kita nak begitu cinta, kasih dan sayang kepada Nabi. Ini berlaku pada ada cerita-ceritakan dia ni memang sayang sungguh ke Nabi. Selawat Nabi ni dekat mulut. Mula selawat ke Nabi. Kalau cerita kok tengok cerita kisah Nabi. Jadi memang dia ikut sunnah Nabi, sayang sungguh Nabi. Sehinggalah Allah Ta'ala pilih dia ni mimpi jumpa dengan Nabi. Benda ni tak mustahil. Kalau kita betul-betul cinta dan kita betul-betul kasih kepada Nabi, maka tak mustahil kalau Allah Ta'ala izinkan kita jumpa dengan Nabi. Contohlah kita letak bodoh-bodoh lah, kita tengok cerita je, tengok cerita ke, ataupun kita kata kita buat kerja harian kita ke. Maka kerja harian kita tu kadang-kadang dia bawa dalam mimpi. Dia mari kerja kita buat hari tu, dia mari masuk dalam mimpi kita. Itu kita sebut kalau kita ni letak rasa kerja buat kita. Dan kalau kita letak rasa cinta kita kepada Nabi, maka tak mustahil untuk kita mimpi berjumpa dengan Nabi. Itu pertama ulama letak. Lagi sebut kalau kita ni berazam, kita kata dalam hati kita ni berazam nak pergi ke Mekah ke Madinah ke dan sebagainya, pergi menunaikan haji ke umrah ke, maka kita kena letak rutin kita ni. Bila kita sampai di Mekah, kita akan mengimbau, kita akan mengambil ibrah, kita akan mengambil istifadah atas segala kerja buat ataupun kita letak segala perjalanan hidup Nabi masa kita berada tu.
Sinilah tempat Nabi bersandar kat pokok ke, sinilah tempat Nabi sembahyang, sinilah tempat Nabi. Ambil semangat tu. Itu juga kalau kita pergi ziarah di Madinah, maka kita kena ziarah makam Nabi. Ni tanda kita cinta, nak sangat jumpa dengan Nabi. Itu yang pertama. Yang keduanya, ulama letak mengamalkan sunnah Nabi. Kita kena faham bahawa suatu syarat untuk kita diterima amalan ialah pertama kena ikhlas. Yang kedua ni ittiba' ni dengan makna kita ikut sunnah Nabi. Maksudnya dari sudut pakaian, dari sudut cakapan, dari sudut perbuatan, dari sudut sembahyang, ibadat dan sebagainya, ikut sunnah. Tak boleh kita nak tokok tambah agama yang sudah pun lengkap. Maksudnya suatu benda yang tidak bercanggah lah, yang tidak bercanggah dengan syarak. Contoh kita nak sembahyang sunat, banyak sembahyang sunat 8, 9, 10 rakaat tanpa bagi salam, tu benda awak tak masuk, benda awak tak ikut landasan agama, maka tu kita sebut bid'ah yang menyesatkan. Bid'ah yang boleh pula ialah bid'ah awak mana tidak bercanggah dengan syarak. Sebagai contoh, Abdul Rahman bin Auf baca ayat kursi 4 penjuru kat rumah. Maka Nabi tak buat benda tu. Tapi bila Nabi tak buat benda tu, tak bercanggah dengan syarak. Abu Hurairah zikir setiap malam 2000 kali berzikir. Benda tu Nabi tak buat, tapi benda tu tak bercanggah dengan syarak, tak ada masalah. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang keduanya ialah kena ikut sunnah Nabi. Yang ketiganya ialah sentiasa berselawat kepada Nabi. Hak ni, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya sentiasa selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, selawatlah kepada Nabi dengan sebenar-benarnya dah. Maka di sini kita letak, kita biar mulut kita, biar lidah kita ni sentiasa berselawat kepada Nabi. Jadi kita kena faham, ulama dia kata semua ada satu amalan yang tak jadi riak. Kita buat dalam keadaan apa pun, kita buat dalam keadaan riak pun, tidak jadi riak. Ialah amalan selawat kepada Nabi. Contoh duduk saja, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Allah nak tunjukkan selawat. Tak, benda tu selawat Nabi tak jadi riak. Kecuali suatu benda riak. Kita duduklah saja walaupun riak tunjuk Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Tunjuknya aku selawat. Tak, benda tu tak jadi riak. Tak jadi amalan yang boleh bawa kepada riak. Kata hebatnya bila kita berselawat kepada Nabi. Jadi kita kena faham bahawa tu tanda-tanda yang disebut oleh ulama letak bagaimana kita nak rasa kasih dan cinta kepada Nabi. Suatu hari, ini satu kisah dalam sebuah hadis sebut, setiap Nabi, kita belajar 25 Nabi tu, Nabi banyak lagi ada. Setiap Nabi ni menggunakan doa yang mana sudah pun dikhususkan kepada setiap Nabi ni. Ada satu doa yang mana Allah Ta'ala kabul doa ni. Maka Nabi lain guna belaka dah. Nabi kita, Nabi Muhammad sipang satu doa ni untuk bagi syafaat kepada kita. Nabi sebut dalam sebuah hadis, likulli nabiyyin da'watahu mustajabatun fata'ajjal kullu nabiyyin da'watahu wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atun li ummati yaumal qiyamah fahiya na'ilatun insya'allahu mimman mata min ummati la yushriku bihi syai'an, la yushriku billahi syai'an. Setiap Nabi memiliki satu doa yang khusus yang akan dikabulkan. Jadi setiap Nabi ni tergesa-gesa menggunakan doanya itu. Manakala aku, yakni Nabi Muhammad SAW, menyimpan doaku untuk memberi syafaat kepada umatku kelak, yakni pada hari kiamat. Iaitu habuan syafaat itulah yang akan menjadi penolong
yang akan menjadi penolong yang diperolehi oleh orang yang mati antara umatku, selagi mana orang tu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sahih Muslim. Hadis ni hadis ni Nabi dah sebut, setiap Nabi ni Allah Ta'ala letak satu doa khusus untuk tolong kita pada hari kiamat. Nabi kita tak guna doa ni. Kita kena faham, hari kiamat ni hari yang penuh dengan dahsyat. Dahsyat sungguh. Ulama letak setiap zaman yang kita lalui lebih susah daripada zaman sebelum ni. Sebagai contoh, alam ruh. Masa alam ruh tu kita letak satu perjanjian dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Alam ruh, bukankah aku ni Tuhan kamu? Ya, kita mengaku bahawa Allah Ta'ala ni Tuhan kita. Alam ruh, tidak ingat dah. Alam rahim pula. Alam rahim maknanya, alam rahim ni lebih payah daripada alam ruh. Alam rahim ni Allah Ta'ala letak pada kita, Allah Ta'ala catat 4 perkara. Mana sudah pun menjadi takdir kita, sama ada kita baik ataupun kita celaka ataupun kita buruk dalam perkara tu. Ini 4 perkara. Masuk pada alam dunia yang kita lalui ni lebih payah daripada alam rahim tadi. Yalah, kita tengok dengan ujian, dengan dugaan, dengan cubaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, lebih payah daripada alam rahim. Sehinggalah kita kata sampai kepada alam akhirat dengan makna tintia sirat, kata apa lagi, pada mahsyar dan sebagainya, maka lebih payah. Maka situlah Nabi menggunakan doa untuk bagi syafaat kepada kita ni, selagi mana kita tak mensyirikkan Allah. Maka kita dapat doa yang Nabi simpan untuk kita. Maka Nabi lain sebut, bila mana kita nak cari syafaat dengan Nabi kita ni, kita pergi Nabi satu Nabi. Nabi lain sebut, nafsi izhabu ila ghairi. Diri aku ni, diri kamu. Pergilah kepada orang lain. Sehinggalah pergi jumpa Nabi ni. Suatu masa yang cukup panjang, masa yang cukup lama. Ulama kata satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Sama 1000 tahun kita duduk atas muka bumi ni, umur dah sampai 1000. Sikit baru. Ada 40, 50, ada 60 tahun. Maka dengan umur tu kita rasa cukup lama. Maka dalam tempoh yang lama tu, kita cari Nabi, kita minta syafaat dengan Nabi. Jadi kita kena rasa syukur kita dipilih jadi umat Nabi Muhammad. Antara kelebihan jadi umat Nabi Muhammad ni, yang pertama, umat Nabi Muhammad merupakan umat yang terakhir sekali atas muka bumi ni, tapi dipilih masuk syurga lebih awal daripada umat-umat lain. Maknanya sekarang ni kita tengah queue ni, tengah beratur panjang, kita dah lah mari kejam sekali. Tapi Allah Ta'ala bagi kita masuk syurga dulu. Umat Nabi Muhammad. Hebat. Sebab tu kita kena rasa syukur sungguh jadi umat Nabi Muhammad. Begitu juga tengok zaman sekarang ni. Yang kedua, kelebihan jadi umat Nabi Muhammad, umur pendek, tapi fadilat ataupun kelebihan yang diberikan kepada kita ni cukup besar. Nabi sebut, a'maru ummati ma baina 60 wa 70 wa aqalluhum man yajuzu zalik. Umur umat aku ni sekitar 60 tahun ke 70 tahun. Maka hanyalah sedikit saja, wa aqalluhum man yajuzu zalik. Sikit saja Allah Ta'ala bagi umur lebih daripada 70 tu. Kita nampak gap lain ataupun sudah pun Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni 60 ke 70 tahun, maka kita kena siap sedia dah nak pergi ke alam barzakh. Tidak menafikan bahawa sebelum 60 pun ada dah orang meninggal. Baby umur kecil baru 2-3 hari lahir, ada dah meninggal. Jadi tak mengatakan bahawa 60-70. Jadi Nabi letak dah 60-70 umat Nabi sebut. Maka di sini umur kita tak panjang, pendek. Tak berbanding dengan umur umat Nabi lain. Nabi Nuh berdakwah sahaja 950 tahun. Tu berdakwah. Umur hidup mungkin lebih lagi pada 950 tahun berdakwah. Suatu hari Nabi Nuh ni berjalan di sebuah pasar.
jumpa dengan seorang makcik sedang menangis. Dia tanya makcik, apa makcik menangis ni? Aduh, Nabi Nuh kata, makcik ni sebut anak aku ni meninggal dunia, baru meninggal, menangislah anak meninggal. Nabi Nuh tanya, berapa umur anak kamu? Umur anak aku ni 300 tahun. 300 tahun menangis, tu umur anak, umur mak tu lagi lah. Mak dia menangis. Tapi Nabi Nuh ni bagi satu nasihat lah kepada makcik ni. Dia kata, pujuk lah makcik ni. Dia kata suatu hari nanti akan ada satu umat yang mana umur umat tu sekitar 60 ke 70 tahun. Mana kita lah, mak Nabi Muhammad 60 ke 70 tahun. Nak banding dengan 300 tahun tau. Jauh sangat beza. Berapa kali ganda? Dah 5. Jadi maka kita sebut makcik tu kata, sekiranya aku hidup pada zaman tu, zaman ni lah maknanya, maka aku akan memperpanjangkan sujud aku ni kepada Allah. Dengan makna nak panjang sujud ni bukan sujud nak kerja buat dah. Dengan makna sentiasa buat ketaatan. Tak ada edang masa ni nak buat dosa tak edang. Nak buat dosa tak edang. Panjang sujud ni dengan makna nak buat ketaatan semua. Sebab masa pendek sangat, 60 tahun ke 70 tahun. Jadi sebab tu kita tengok dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi tulis satu kitab Al-Azkar. Kitab tu penuh dengan hadis ataupun amalan yang boleh jadikan kepada kita ni buat suatu benda yang amalan lah, kita sebut amalan. Ulama kata kalau kita amal lah kitab Azkar tu, tebal tak Azkar tebal kita amal kitab Azkar tu, memang kita tak ada nak buat maksiat kepada Allah. Contoh saya sebut mudah, bangun tidur baca doa. Lepas baca doa, lepas tu nak kita tengok cermin lah pula. Tengok cermin pun ada doa. Lepas tu buka baju, nak mandi, buka baju ada doa. Lepas tu keluar siap-siap semua sekali nak makan ada doa. Sudah makan pun ada doa. Nak minum air pun ada doa. Jalan terbit tengok langit pun ada doa. Dah bila nak buat dosa? Maka kalau kita betul beramal dengan sunnah Nabi, kita tahulah doa-doa tu, maka kita sentiasa diisi dengan perkara kerohanian lah, disebut diisi dengan ketaatan kepada Allah. Satu kita sebut umur kita pendek. Tapi walaupun umur kita pendek, maka ganjaran dan kelebihan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ni cukup besar. Antaranya kita mari solat secara berjemaah ni. Nabi sebut salatul jamaah afdalu min salati fardhi bi 27 darajat. Sembahyang jemaah ni lebih besar fadilat dia daripada sembahyang seorang dengan 27 kali ganda. Sembahyang jemaah 27 sembahyang subuh, 27 sembahyang zuhur, 27 sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak dan sebagainya. Sembahyang sunat pula kalau kita buat dan sebagainya. Maknanya banyak pahala. Nabi sebut lagi dalam hadis, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Maksudnya siapa baca Al-Quran satu huruf, maka Allah Ta'ala bagi kepada ni pahala kebaikan. Pahala kebaikan ni satu huruf 10 pahala kebaikan. Maka kalau kita baca satu Al-Quran, khatam satu Al-Quran, maka bagi pahala yang cukup besar kepada kita. Ada kisah sebelum saya nak ambil kisah, ceritakan lelaki ni dia cuba nak, seorang lelaki dia cuba nak challenge, nak cabar diri dia. Dia kata ada ulama, ada Imam Syafi'i, imam mana-mana pun kata boleh baca Quran habis khatam sehari. Jadi aku nak cabar diri aku, boleh ke tak? Dia start subuh tu, dia baca Quran tak berhenti. Dia test dulu 20 minit ni habis juzuk. Dah ni 20 minit habis juzuk, dah lah 30 juzuk ni. Nak habis masa ni. Mana dia dah makan gitu je, makan berhenti, makan sekejap kecing gitulah. Maknanya berhenti baca semua. Sehinggalah habis dia baca lepas mayang, sebelum mayang tahajud. Pukul 3 pagi habis baca 30 juzuk.
Mana dia baca sungguh lah, baca boleh kalau dia berkehendak betul. Akhirnya bila selesai sembahyang tahajud tu, khatam sembahyang subuh. Lepas siap sembahyang subuh, dia tidur. Letih dah kan baca sehari. Tidur. Allah Ta'ala bagi pada dia ni satu mimpi. Mimpi ni dia kena kejar oleh suatu benda hitam, makhluk lembaga hitam. kena kejar. Bila sampai je lembaga hitam tu dekat dia tu, jatuh. Bangun lagi nak kejar, jatuh. Mana tak boleh sampai dekat dia. Dengan maknanya ditanya para ulama, disebut bahawa di dalam diri dia tu sudah ada satu perisai, satu benda yang menjadi penghalang pada benda-benda jahat. Maka di sini disebut bahawa orang yang baca Al-Quran ni Allah Ta'ala bagi 3 kemuliaan. Pertama, kemuliaan atas muka bumi ni, atas dunia ni, dapat kemuliaan dah. Kemuliaan pahala banyak baca Quran. Yang kedua, kemuliaan dalam kubur. Sebab itulah, dalam kubur kemuliaan. Contoh ada sebut satu kisah buat berlaku lah. Ni saya tengok sendiri dengan mata lendir sajalah. Dan ni biasa kita dengar dalam surat khabar, biasa kita dengar dalam berita-berita. Kemudian berlaku sungguh depan mata saya. Saya ke bumi jenazah orang. Istilahnya bukan ke bumi, simpan jenazah. Di Mesir lah sebenarnya, dekat tempat Mesir tu ada tempat je. Kalau kita nak simpan jenazah ni, istilahnya kita kena turun bilik letak jenazah. Maknanya kalau mati pula orang lain yang akan datang, kita turun pula letak sebelah dia pula. Kita boleh nampak dah jenazah-jenazah yang lama-lama ni. Maknanya kain kapal ni memang dah acur, cuma jatuh bahu ni kan ada mengiring ni kan. Bahu ni jatuh, boleh jatuh, kuruh jadi, daripada tegak jadi kuruh. Akhirnya ada seorang puan mukmin, akhwat muslim, ustazah ni lah, ustazah ni dia meninggal, hafal Quran 30 juzuk. Allah Ta'ala bagi dia pendek umur, meninggal. Maka dia kebumikan dekat Mesir lah, bawah tempat tu. Saya letak dia tepi dinding. Tak boleh masuk lah, kita buka ni bau jenazah lain kuat dan sebagainya. Letak tepi dinding. 2 tahun lepas tu nak ke bumi balik orang lain. Sebelum dia ada dah lain. Maka orang lain sebelum dia ni semua pun sudah jadi, kita sebut zadim dia ialah bukan suatu keaiban. Kita semua pun kita juga lagi hancur belaka badan kita. Tak. Maka dia ni, jenazah dia ni tegak badan, tegak macam ke bersih kain kapal. Maknanya Allah Ta'ala sudah bagi kemuliaan atas dalam kubur lagi, atas dunia dalam kubur. Dan akhirat juga kemuliaan kalau orang hafal Quran, banyak kelebihan-kelebihan dia. Tu kena banyaklah. Kalau nak pandai baca Quran, kena belajar baca Quran. Maka kelebihan-kelebihan ni lah kita kena ambil manfaat. Tu kita sebut kelebihan jadi umat Nabi Muhammad. Lain disebut lagi jadi kelebihan jadi umat Nabi Muhammad ni, umat lain apabila membuat suatu perkara atau satu dosa, maka Allah Ta'ala bayar cash. Sebagai contoh, kaum Nabi Hud, yang mana syirikkan Allah dengan kemewahan dunia, berfoya-foya dengan kemewahan dunia. Allah Ta'ala timpa dengan ribut taufan, dengan ribut pasir dan sebagainya. Tapi kita sekarang ni buat benda tu, buat macam ke umat lain buat, tapi Allah Ta'ala nak timpakan kepada kita, Allah Ta'ala tangguh dulu. Itu juga dengan kaum Samud, yang tidak menjaga amanah, mengkhianati amanah. Akhirnya Allah Ta'ala timpa dengan azab petir, gempa bumi dan sebagainya, hujan batu. Kita juga ada yang pecah amanah, ada daripada ada pecah amanah. Last sekali bersih, tak ada benda. Kata pecahnya amanah, khianat pada amanah, tidak ada apa-apa yang jadi. Nah, itu seterusnya ialah budaya LGBT. LGBT ni kita sebut lesbian, gay. Dulu berlaku pada zaman Nabi Nuh, Nabi Lut. Lewat, terpanggil lewat dah, lelaki sama lelaki dan sebagainya. Allah Ta'ala terbalik bumi. Sama sekarang ni banyak berlaku benda tu. Bukan saja lelaki sama lelaki, puang sama puang pun ada. Lepas tu puan nak jadi orang lelaki pun ada, orang lelaki nak jadi orang puan pun ada. Tapi Allah Ta'ala tak azab. Sebab katanya istimewanya kita sebagai umat Nabi Muhammad. Maka banyak lagi peristiwa-peristiwa yang boleh kita jadikan sebagai teladan. Itulah kelebihan-kelebihan kita jadi
Jadi umat Nabi Muhammad kena letak rasa syukur yang begitu tinggi kepada Allah kerana memilih kita ni di antara banyak-banyak dalam pilihan alam ruh ketika tu, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Jadi kita letak rasa syukur teramat tinggilah kepada Allah Ta'ala memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad. So untuk pada malam ni kita cerita pasal kelebihan kita jadi umat Nabi Muhammad bersempena dengan bulan Rabiul Awal, yang mana menjadi kelaziman pada kita untuk mengingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya cukup sekadar tu. Minta maaf kalau ada segala cakapan, tuturan, rasa hati dan sebagainya yang baik datang daripada Allah, yang buruk lemah tu datang daripada kelemahan, kesalahan, kejahilan diri anda sendiri. Jadi wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.